Zaid, Azam Assalamualaikum, Azam. Haus ni. Mau kau yang lain Kak Rehan. Sebentar corona yang masuk tu kita buka je. Selawat macam tadi. Best lah. Azam dah sekolah kebahasaan ke Azam? Azam dah masuk sekolah kebahasaan ke? Maksudnya Azam masuk kelas online sekolah kebahasaan tak? Belum lagi Tahu. Bukan pagi tadi. Haus lah. Tunggu kawan semua. Aku dah prepare screen ni. Rasa ni macam awak bagi orang awal lagi kot ni. Lepas solat. Boleh share screen? Tak boleh share screen. Lupa. Lah ya Allah. Apalah biar kita share. Nampak semua. Sekejap semua orang. Wait. Nariah lah, Nariah. Tafrijiah sama dengan Nariah? Kalian? Sama juga. Okay. Terima kasih Samida. Ya, nak subuh-subuh. Sekejap. Mohon maaf. Dengar tak? Dengar. Kuat sikit. Kuat sangat? Tak kuat. Tak dengar tak? Perlahan. Dengar? Okey. Jadi kena buka earphone lah. Faris. Kedua balik. Kalau Siri dengar yang lain boleh je lah buka kamera. Azam seorang je mau nampak. Sufi, Azmi, Faris. Azmi, Dara. Baca
saya tak kedatangan tu ya. وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما Tunggu 2 minit kita start dulu. على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام Semua dah makan? Dah makan dah? Dah. وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى Ada 7 beg. Kita nak kena tengok sini. Awas Bi. وحسن الخواتيم Saya kena cuba. Adik saya tak nak kena tengok sama-sama. Dia nak saya seorang dekat kamera. Alah, janganlah sama lah. Tak apa Zara, tak apa. Jangan main-main Zara. Layer ni Faris Sorry. Kita 1 minit lagi. Oh Allah, ada orang masuk. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد Assalamualaikum. Waalaikumsalam. تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج Wah, Sarah cantik. وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
Okey. Mama Rehan boleh mula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallimah Rehan. Okey. Okey, ketua kita Azmi. Azmi boleh lead Al-Fatihah, lepas tu baca selawat Nariyah dengan selawat Tobibiyah. Okey, semua masa baca buka mic, buka suara. Selawat Nariyah, selawat Tubibiyah. Ya, saya nak teringat balik. Tak apa, Azmi sama. Dah lupa. Okey, tak apa. Al-Fatihah dulu. Kita bagi dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Okay, yang lain yang ingat sama-sama Allahu wa sallim ala sayyidina wa jasadi wa ruhi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah dan kasih Wausnul hawadimi wa yuktas walghama wa ala wasabihi fi kulli lamhat wa adadin kulli ma'lumin la birahmatika ya arhamar rahimin. Faris dengan Irfan tak tolong buka kamera. Oh, Adam ada tuition. Okey, Adam. Buka kamera, yang lain selain Adam. Belum buka kamera. Okey, kita nak baca surah Al-Kahfi dulu Hari ni hari Jumaat kan? Jadi macam biasa kita akan baca surah Al-Kahfi. Tajud sampai bang. 10, 110. Itu macam mana?
Nampak tak semua? Nampak. Kuat ni cakap jari kat abang. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم بآبائهم يقولون إلا كذبا لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ونبلونهم أيهم أحسن عملا وإن عليها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ قالوا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين الذين بآيات ربهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا إن الذين كان سعيهم الفردوس نزلا خالدين لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربهم لنفد البحر قبل أن
ورحمة ربي ورزقنا بمثلهم مددا قل قل إنما 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 إلهكم إله وإن واحد فمن كان يعبد لقاء ربه عبادة ربه أحدا. Punya internet slow. Ke? Wish. Kita buat Punya tengok. internet slow sikit. Macam mana? Nampak muka awak? Okey, Okey. alhamdulillah. Terus tengok mereka. Okey. Jadi apa kita harap dengan bacaan surah Al-Kahfi kita, okey, Allah dapat lindung kita daripada fitnah Dajjal. Okey, kalau boleh hari Jumaat awak cari masa untuk baca seluruh habiskan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 110. Okey. Sebab insya-Allah surah Al-Kahfi ni akan jadi cahaya untuk kita, jadi pelindung untuk kita daripada hari Jumaat ni sampai Jumaat depan. Akan lindung kita daripada fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman. Sekarang ni kan kita dah dalam fasa akhir zaman. Macam-macam fitnah akan muncul. Jadi kita minta perlindungan dekat Allah supaya kita terhindar daripada fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Okey. Okey, jadi Muallimah, sebelumnya Muallimah nak bagi tazkirah sikit. Okey, sebelum Muallimah mulakan tazkirah Muallimah. Okey, Muallimah nak tanya ni. Dekat rumah, dekat rumah awak kan, siapa yang rasa dia buat perkara yang bermanfaat lebih banyak daripada perkara yang sia-sia? Cuba muhasabah diri. Siapa Hari rasa ni? dia kat rumah? Semalam ke? Hari ni ke semalam ke, dia rasa dia dah buat lebih banyak kebaikan daripada buat perkara sia-sia. Siapa? Jangan fikir orang lain, fikir diri sendiri. Okey. Jadi tajuk Muallimah tazkirah hari ni, masa muda jangan sia-siakan. Siapa muda sekarang ni? Siapa muda? Siapa rasa dia muda? Awak lah semua muda-muda ni. Awak umur apa? Umur 9, 10, 11, 12. 10. 12. Kertas dengan pensel boleh salin Okay, siapa ada pensel, kertas nak salin? Muallimah lukis. Susah-susah ni Muallimah lukis ni. Oh nampak dah. Beruntungnya awak sekarang masih muda lagi, umur 10, 11, 12. Masih muda lagi daripada Muallimah yang lebih tua daripada awak. Awak kena hargai, kita kena hargai masa muda kita sekarang. Okay, Muallimah nak bagi contoh masa orang-orang remaja zaman Rasulullah dulu. Remaja-remaja zaman Rasul dulu, diorang tak fikir benda lain tau. Diorang hanya fikir nak menyumbang kepada agama, nak menyumbang kepada Islam. Itu je diorang fikir. Diorang tak ada perkara lain yang buat diorang sedih melainkan diorang dapat menyumbang. Kalau diorang tak dapat sumbang untuk agama, itu yang diorang sedih. Okay, salah satu contohnya seorang sahabat Nabi ni yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni Muallimah tak nak beritahu lagi umur dia berapa. Nanti Muallimah beritahu. Zaid bin Thabit ni okay, Rasulullah dia dia kenal Zaid bin Thabit, dia kata Zaid bin Thabit ni dia macam dia ada potensi dalam diri dia. Dia boleh bawa kebaikan untuk umat Islam.
Jadi Zaid bin Rasulullah masa tu dia memerlukan seorang penterjemah. Penterjemah. Tahu tak penterjemah itu apa? Translator. Tak. Translator tahu? Betul tak? Translator tu macam orang yang boleh translate bahasa lain. Contoh Mu'allimah tak faham bahasa Jepun. Jadi Mu'allimah cari orang yang faham bahasa Jepun, suruh orang tu translate apa yang orang tu cakap. Okay. Jadi masa tu Rasulullah memerlukan orang yang tahu bahasa Yahudi. Orang yang tahu bahasa Yahudi. Masa tu Rasulullah tak tahu, Nabi tak tahu. Jadi Nabi, kenapa Nabi nak tahu bahasa Yahudi? Sebab masa tu Nabi dia rasa macam was-was lah dengan orang Yahudi ni. Dia macam tak aman. Jadi dia nak tahu apa yang Yahudi ni cakap. Jadi Nabi jumpa dengan Zaid ni. Dia suruh Zaid ni belajar bahasa Yahudi. Dia suruh belajar bahasa Yahudi. Zaid bin Sabit ni pun sahut cabaran. Okay, dia ikut apa cakap Rasulullah. Dia pun pergi belajar. Tak sampai sebulan. Dalam lebih kurang setengah bulan je Zaid ni dia dah habis belajar. Dia dah faham dah semua bahasa Yahudi. Lepas tu Rasulullah suruh Palma. Ya. Kita cakap bahasa Yahudi. Dia ada bahasa dia. Dia ada bahasa dia sendiri. Lepas tu Rasulullah suruh Zaid tulis surat untuk Yahudi lah, sebab Nabi dia nak menyampaikan sesuatu kepada orang Yahudi kan. Jadi dia suruh Zaid, dia minta tolong Zaid untuk tulis surat untuk Yahudi ni. Tahu tak berapa umur Zaid ni masa tu? Awak rasa berapa umur? 6. Apa? Salah lah. Awak rasa apa? 20. 16. 6. Sebab dia nak apa kena belajar bahasa Yahudi kan. Maksud tak sampai sebulan dia dah mahir. Masa tu umur dia baru 11 tahun. Macam mana? Siapa umur 11 sekarang ni? Saya. Darwish. Sarah. Masa tu Umur 11 tahun. Kenapa orang remaja yang berumur 11 tahun ni masa dia cepat sangat, cepat pick up. 11 tahun. Sebab umur-umur masa tu, umur 10, 11, 12 masa tu otak diorang ni masih cergas, masih sihat, tubuh badan pun sihat. Masa tu kalau kita belajar ilmu apa-apa, insya-Allah senang faham, hafalan masih kuat. Sebab itulah awak daripada sekarang ni jangan buang masa, jangan kita kena gunakan masa yang ada, peluang yang ada ni untuk kita menuntut sebanyak ilmu mana yang boleh. Kita belajar ilmu yang bermanfaat banyak-banyak. Sebab supaya nanti kita dapat gunakan untuk masa hadapan. Untuk agama, untuk bangsa kita orang Melayu, untuk negara kita. Okey, ada lagi satu remaja masa zaman Rasulullah. Dia ni pun dia masih remaja juga. Dia fikir masa tu fikir untuk agama je. Masa tu umur dia pun belas-belasan tahun juga. Masa tu agama Allah telah, masa tu Nabi Muhammad nak pergi perang Badar. Semua orang Islam masa tu sedang bersiap sedia untuk peperangan Badar. Okey, maksudnya semua orang masa tu dia nak ambil peluang untuk mati syahid, untuk menyahut seruan Allah, untuk bersama-sama Rasulullah untuk berperang. Okey, untuk lawan orang kafir masa tu. Jadi termasuk Lain 8 minit. Nanti kita bagi link baru lah kat diorang. Lagi 8 minit. Oh, okey, kita bagi link baru. Okey, termasuklah seorang sahabat Nabi ni. Termasuklah seorang sahabat Nabi iaitu Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas. Okey, Umair bin Abi Waqqas ni dia nak berperang. Okey, dia nak ikut pergi perang Badar. Tapi Rasulullah tak bagi. Rasulullah tak kasih. Sebab apa? Sebab Umair bin Abi Waqqas ni kecil lagi. Dia tak kecil, dia macam dia tak cukup dewasa. Kan orang yang boleh pergi berperang masa tu orang dewasa je. Orang dewasa, orang yang dah cukup umur. Tapi Umair ni dia tak cukup. Dia berapa umur lagi. Dia berapa umur?
Umur dia masuk belas-belasan je. Umur dia 15, 16 macam tu lah. Okay. Lepas tu Umar pun sedih lah. Dia sedih. Walaupun Kecil. Dia sedih. Lepas tu Umar ni kalau ada abang. nak pergi perang badar kena 20 tahun kan. Dia dah cukup umur. Okay, dia ada abang nama dia Sa'ad. Okay, Sa'ad ni dah besar lah. Sa'ad ni dia boleh pergi perang sebab dia dah besar. Lepas tu Sa'ad ni dia nampak adik dia menyorok dekat kalangan tentera-tentera yang nak pergi perang badar ni. Dia nampak adik dia menyorok. Badan kecil kan dia nampak adik menyorok. Lepas tu Abang pergi dia dekat adik ke? dia. Abang dia. Abang dia tegur lah adik dia ni. Dia tanya, bukan ke Rasulullah tak bagi kau pergi berperang? Lepas tu Siapa tu? Ya Umay ni dia cakap lah dia nak juga pergi. Dia nak dia nak ganjaran mati syahid tu. Dia nak Allah anugerahkan dia pahala mati syahid tu. Okay, lepas tu Rasulullah nampak Umair. Lepas tu Rasulullah suruhlah Umair balik kan. Suruh Umair balik tapi Umair menangis. Dia menangis. Dia kata dia nak juga pergi. Dia nak sebab semangat dia cintakan Islam, cintakan agama. Dia nak cintakan Rasulullah. Nak So, dia punya apa? Akhirnya Rasulullah pun bagi dia sertai peperangan Badar tu. Okay, lepas tu abang dia ceritalah, abang dia berkata Mana dia punya? Abang dia cakap sebab nak menunjukkan Umay ni kecil lagi sampai Umay nak pegang pedang tak boleh tau, dia tak larat. Abang dia kena ikat pedang dekat tangan tu. Yang dia kelabu tu tali dia kena ikat dekat tangan Umair. Nak menandakan dia masih kecil lagi, dia masih tak larat lagi. Tapi alhamdulillah dia telah dipilih mati syahid. Allah telah anugerahkan dia mati syahid. Faham tak? Faham tak cerita? Walaupun dia masih remaja. Sebab saya punya komputer ada masalah. Mungkin Farid. Komputer saya ada masalah. Lepas tu saya tak dengar cerita semuanya. Tak apa, nanti Mama share dulu yang kita rakam ni. Tak apa. Jadi kita kena ada semangat macam tu walaupun kita bukan berperang macam masa zaman Rasulullah dia pergi berperang kan untuk menegakkan agama Islam. Tapi kita ni bukan zaman perang. Okay, kita Zaman akhir. Kita punya tugas adalah dengan menuntut ilmu. Itu jihad kita. Kalau yang zaman dulu jihad dia orang melalui peperangan, jihad kita adalah melalui menuntut ilmu. Kita kena menuntut ilmu supaya kita dengan ilmu tu kita dapat lawan orang yang ada niat untuk menghancurkan Islam. Sebenarnya banyak tau orang-orang yang nak menghancurkan Islam ni. Tapi bila kita jadi orang yang berilmu baru kita dapat pertolongan daripada Allah untuk kita kita hancurkan apa yang orang kafir rancang nak jatuhkan umat Islam. Kita kena kuat dengan ilmu Allah. Faham Tom? Sekarang dah musim sekolah kan. Kurangkan main game, kurangkan perkara-perkara yang sia-sia. Bukannya muklimah kata tak boleh buat langsung. Boleh buat tapi kurangkan. Bagi stabil lah. Kita kena stabil. Okay, gunakan masa yang ada ni untuk banyak baca buku. Banyak baca buku. Buku banyak buku-buku yang bermanfaat banyak. Baca buku agama, bukan buku agama saja. Buku macam kalau minat nak jadi doktor, banyak buku pasal sains, nak jadi arkitek, baca buku yang berkaitan dengan arkitek. Macam itulah. Kurangkan main game, kurangkan tengok TV. Tulis. Ni. Saya. Ni kan Ifa tulis lah. Aku tak tahu. Boleh tulis. Boleh tulis. Masa depan awak nanti kan ditentukan oleh sekarang, oleh masa sekarang. Awak jangan ingat nanti tunggulah awak dah masuk dah masuk college nanti baru awak nak belajar betul-betul. Tak.
Mana tahu masa tu kita dah tak ada ke kan. Kita tak tahu bila jemput ajar kita, jemput nyawa kita kan. Jadi daripada sekarang ni awak kena tanam azam. Umur macam Zara dah 10 tahun daripada sekarang. Awak suka melukis kan? Awak nak jadi awak suka apa? Nak jadi arkitek Zara nak jadi apa cita-cita? Awak lagi dua. Kakak. Komen lah Zara. Zara suka. Kakak awal orang. Awak lagi 2 minit nanti. Lagi tau. Apa ni kiranya kita kena ni lah banyak jam, gunakan manfaatkan masa yang ada sekarang yang Allah bagi peluang. Okay. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, pernah berkata, tidaklah Allah memberikan ilmu kepada seseorang melainkan pada masa muda. Seluruh kebaikan dimiliki oleh para pemuda. Allah cakap masa muda ni lah Allah bagi ilmu bagi semua ilmu tu waktu kita muda. Kan kalau orang yang dah tua-tua, yang dah uzur, yang sakit tu semua terlentang baringnya sebab tak larat dah. Nak fikir pun tak larat, nak belajar pun dah tak boleh dah. Kita yang masih muda ni, yang masih otak masih sihat, kita belajar. Tu apa tu? Beg. Orang tua. Beg. Oh. Okay, lagi satu sharing lagi tau, nanti dia akan mati ni. Ni sakit kan? Ni sakit kan?